Untuk scanner pada malam ni, iaitu scanner ni dia menceritakan pasal major pair dan juga GJ. Pair-pair yang banyak orang trade dalam dunia ni. So dalam untuk pada malam ni kita dapat lihat lah USD melemah. Tapi untuk kata sideway lah, ada pair USD kuat, ada pair USD lemah. Macam pair Euro dia melemah dengan USD sebanyak 0.51%. Maksudnya USD melemah pada malam ni, Euro menguat dan GBP pun sama dengan penambahan 0.16%. Dan seterusnya USD JPY kita dapat lihat price sedang sideways di negatif 0.09%. Untuk USD CHF kita dapat lihat ada candle grafik pula kat situ. Ini akan turun. Kita dapat lihat kenaikan pada hari ini adalah 0.34%. Seterusnya UK dia turun. Walaupun dia turun tapi kenaikan hari ini secara overall masih lagi bullish dengan 0.44%. AUD USD masih lagi bullish. Dia pattern terkini dia akan bullish tapi pergerakan hari ini sepanjang hari ini bearish tapi melemah lah dengan negatif 0.14%. NZD USD, Kiwi USD adalah sideway tapi pada pergerakan terkini dia start jadi bullish dan ini menunjukkan pair USD pada ketika ini banyak yang lemah. Mungkin ada news yang pada malam jadi 8.30 malam tadi yang tidak memihak pada USD. Kita tengok kat sini nanti kita akan ceritakan. Untuk GJ pula dia naik sebanyak 0.08%. Kalau tuan-tuan tengok sini dah ada masa 154 dan juga dia punya pergerakan dia satu arah sahaja. Untuk tuan-tuan pada kali ini kita kena update kita punya masa perdagangan kita. Okey, untuk USD untuk forex sebab kita dah ubah balik pada sejam lebih lambat. So tuan-tuan boleh tengok trading session kita telah pun berubah pada trader baru. Kita boleh tengok di Forex Factory ni dan scroll ke bawah. Sebelum ni London open pada pukul 3 petang pada musim winter dan sekarang dah masuk summer, spring summer. Jadi kita masa dah ubah berganjak 1 jam ke depan pada pukul 4 dan persilangan Tokyo dan London pada pukul 4 hingga pukul 5 petang. Update balik kalender tuan-tuan, update balik tuan-tuan punya trading strategi. Sebab ini dah masuk ke kalau kata musim panas di hemisfera utara. Market tutup untuk London pada pukul 1 pagi Malaysia. London buka pada pukul 8 malam. Ini berhati-hati biasanya sampai pukul 8 malam. Jadi tuan-tuan kena update lah. Dan saving dah ditukar. Okay, pada minggu ni minggu yang sibuk. Minggu yang sangat-sangat sibuk CFF. Tengok banyak berita high impact news dan yang terkini kita dapat 8.30 malam tadi. PPI untuk USD dia rendah daripada jangkaan. Jangkaan adalah 1.0% dan kita dapat lihat sini pelemahan dengan negatif dengan 0.8%. Beza 2%. Dan pelemahan ini kita dapat lihat pada carta tadi. USD banyak orang sell. Okay, esok ada high impact news untuk Canadian dollar pada ini kita tak cakap bila 8.30 malam. Okey, 8.30 malam esok berhati-hati dan juga high impact news untuk USD. Dijangkakan bacaan untuk USD pada malam esok adalah lemah banding bulan lepas dan fokus ni. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Mungkin dia akan sambung buat pelemahan. Untuk Thursday hari Khamis ada FOMC. FOMC tengah bulan memang ada FOMC tuan-tuan. Hati-hati. So 2 pagi pada hari Khamis ada FOMC. Gold akan buat gila pada time ni. Tuan-tuan kena hati-hatilah pada gold trader. FOMC ni biasanya rate yang fund rate ni dia akan ikut lah. Sekiranya rate bertambah mungkin dolar akan kuat jadi gold akan jatuh. Tapi sekarangnya bergantung dengan FOMC dan juga peperangan lah. Macam mana berita peperangan tinggi ni antara Rusia dan juga Ukraine. 2.30 malam ada FOMC press conference. 5.45 pagi ada GDP kuartal per kuartal untuk Kiwi dollar. 8.30 pagi ada Australian dollar employment change. Dikatakan mungkin UD akan strong disebabkan oleh pertambahan orang bekerja. Employment rate pun berkurang. Ini menunjukkan UD mungkin akan strong. Kita dapat lihat pada kenaikan pada malam ni pun bullish USD mungkin dia akan sambung kuat naik. Untuk GBP ni GBP pada 8 malam. Berhati-hati dengan official bank rate. Dia akan bertambah sekiranya betul-betul bertambah. GBP akan lagi strong daripada sekarang. Dan GU mungkin akan patah balik akan jadi buy.
Lepas tengah malam ada major impact news untuk US dollar. Hari Jumaat ada major impact news, tak banyak sangat high impact, tak ada high impact news lah. Dan tuan-tuan boleh trade dengan tenang lah tanpa sebarang high impact news. Pada trader, Jumaat bukan hari yang tenang. Baik, saya sudah selesai sesi bacaan Ferret Factory. Jadi saya akan minta Sifu F untuk mempersembahkan currency yang senang, yang sedap untuk kita pada malam ni. Oh, dia persembahkan. Terima kasih Sifu F untuk Ferret Factory. Jadi kita nak baca dol kita nak baca pedol tuan-tuan. Saya tak panggil USD, panggil pedol lah sekarang. Betul lah. Eurodol. GBP dol. Mampu je upah kata-kata lah pada. Okay, so tuan-tuan, kita ada tuan-tuan sama juga dengan promosi di Telegram tadi, join channel tu. Kita tengok pair mana yang ada diskaun 50%. Tak adalah. Yang kekuatan dia 50% and above itu adalah pair strong sebenarnya. Okay. Alright, so kita akan mulakan screen. Tuan-tuan nampak kan? Tuan-tuan boleh buka website finbiz.com. Tuan-tuan nak trade forex, tuan-tuan tekan forex dan nak trade currency, tekan crypto ya. Dekat sini semua dia ada insyaAllah. Okay. Okay, untuk Euro USD, tuan-tuan boleh lihat dia posisi 0.48%. Maknanya kuat juga sebenarnya Euro sekarang. Kuat juga. Hampir posisi 0.5. Agak-agak kuat, tetapi peningkatan dia tu masih boleh ya tuan-tuan, masih boleh pergi ya sampai 1.11 area support become resistance yang berada di atas. Di situ area yang cantik yang akan insya-Allah yang akan dia sampai lah, yang akan dia sampai. Okay, so GU pula kita ada positif 0.50%. Ui, ini sama macam diskaun kat Telegram channel tu sebut kan. Jadi GBP sangat kuat ni dengan positif 0.50% ya tuan-tuan boleh lihat ya. Kalau close dengan candle bullish yang besar tu, insya-Allah dia boleh sampai ke level 1.32. Okay, dia boleh sampai ke 1.32 dan juga kemungkinan besar untuk dia cecah ataupun sampai ke level 1.33 ke 34 adalah sangat-sangat tinggi. Okey, adalah sangat-sangat tinggi. Okey, untuk USD JPY kekuatannya negatif 0.13%. Bermaksud tak kuat mana pun. Dia tak tahu lagi macam mana. USD ke JPY ke kuat. Tapi dari segi graf yang boleh kita lihat adalah insya-Allah kekuatan akan berpihak kepada JPY. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab area support, area resistance become support masih belum lagi ditest. Dan ada dua yang sangat kuat. InsyaAllah dia akan cuba patah balik ke level 116 insya-Allah. Okey. Dan seterusnya crude oil dan minyak untuk minyak kita tengok sekarang ni USD lagi kuat sebenarnya. Dia tarik sampai bawah semua tuan-tuan, memang macam tu tuan-tuan sebab dia cuba nak test ke kawasan support kawasan resistance become support dan juga kawasan support yang sebelum ni yang belum lagi ditest. Dan juga tuan-tuan kena berhati-hati sebab dia sudah berada, walaupun kekuatan dia sangat kuat sekarang ni negatif 8.55%, tetapi dia sudah berada di level support ataupun high volume area yang sangat kuat di area level 90 dan kemungkinan untuk dia patah balik adalah sangat-sangat tinggi. Okey, adalah sangat-sangat tinggi ya tuan-tuan. Alright, untuk USD UK tuan-tuan negatif 0.04%. Bermaksud dia berada dalam keadaan consolidate. Bermaksud dia tidak kuat ni. Nama dia USD atau CAD dia tidak kuat. Dia tidak ada kata putus. Sekarang dia orang reject, semua reject dekat 2.288 macam itulah. Dia dah reject sebab situ area support yang sangat-sangat kuat. Ataupun 1.29 ada support yang sangat kuat. Jadi ya di sini kita boleh lihat dia ada satu candle bullish yang juga kuat, tetapi di echo tu belum lagi retest pada level 1.29 Kebarangkalian untuk dia nak naik tu ada tuan-tuan, ada tetapi tidak boleh naik lama-lama lah. Dia boleh naik lama-lama sebab apa? Sebab level 1.295 kalau kita pati belah sana iaitu resistance yang belum ditouch lagi tu, okey, adalah sangat-sangat valid dia akan sampai situ juga.
Kalau dia boleh naik, dia akan sampai situ dan dia akan patah balik untuk cari balik support become resistant dahulu sebelum meneruskan kenaikan ataupun meneruskan penurunan. Selalu macam itulah. Kalau USD CHF kita ada positif 0.9% juga, kenaikan USD ni mula-mula memang kuat sangat. Sekarang ni kenaikan dia pun agak slow. Okey, sebab kalau tuan-tuan lihat kalau kita tarik Fibo, saya jangkakan dia sudah sampai level 168%. Okey, kosong di level 0.9397. Kalau tuan-tuan tarik Fibo kan di level 0.935 tadi tu, resisten itu dan tarik ke Echo 0.915 dan dia sudah hampir sampai ke kawasan 168%. Okey, saya punya prediction lah tuan-tuan. Okey, so AUD USD kita lihat ada positif 0.48%. Bermaksud AUD juga strong tuan-tuan sebab dia menghampiri 0.5%. Okey, so sekarang dia tengah nak lonjak naik, nak break satu kawasan candle bearish yang sangat-sangat besar. Dia boleh naik tuan-tuan, boleh, tapi agak sukar. Tetapi dia boleh, peningkatan dia boleh sampai 0.73 insya-Allah. Okey, 0.73 area yang mungkin dia akan naik sebab apa? Kalau kita lihat dekat situ, dia ada area resistance dekat support dan juga dia ada area support yang sangat-sangat kuat. Okey, so gold. Okey, so tuan-tuan boleh lihat gold. Gold sekarang adalah lemah berbanding USD tu kan. USD lagi kuat lah. So dia tarik balik untuk nak test ke kawasan 19.12 ataupun 18.50 area yang mungkin dia boleh turun. Okey tuan-tuan, area yang mungkin dia boleh turun. Okey, sehingga 18.50 saya jangkakan macam tu lah. Okey, NZD USD positif 0.65%. So sangat kuat sangat kuat NZD sekarang tuan-tuan. Dia nak cuba break body candle bearish yang sebelum ni. Okey, dan peningkatan dia insya-Allah boleh lagi tuan-tuan sampai ke level 0.69 insya-Allah. Okey, so GJ tuan-tuan kita boleh lihat positif 0.36%. Positif 0.36%. So tuan-tuan boleh lihat dekat sini GBP lebih kuat daripada JPY. Okey, lebih kuat daripada JPY, tetapi kena hati-hati tuan-tuan, kena hati-hati sebab apa? Dia sekarang berada di level support yang sebelum ini. Support yang pernah ditest dan juga di level resistance, hampir di level resistance yang sangat-sangat kuat. Kemungkinan untuk dia patah balik tu ada. Kemungkinan untuk dia naik ke 158 pun boleh jadi. Okey, sebab sekarang kalau tuan-tuan tarik Fibo daripada bawah ke atas, tuan-tuan akan lihat dia punya graf tu sudah hampir ke 50%. Mungkin 154 155 lah, area 50% sudah hampir dekat. So area tu macam-macam boleh jadi. Dia nak patah balik pun boleh, dia nak break pun boleh. Tuan-tuan kena hati-hati. Okay, so Bitcoin kita boleh lihat consolidate lah sekarang ni tuan-tuan dalam consolidate. Sebab kalau kita lihat candle untuk candle bullish, candle yang dominan tu tak ada lagi yang boleh break. Betul lah? Tidak ada lagi yang boleh break. Okay, so kita kena tengok chart. Okay, macam mana saya akan pass dekat sahabat saya untuk analisa sebelum. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum tu ada bawah ni sikit kita kena tengok sekejap. NZD adalah currency yang terkuat sekarang ni, diikuti oleh GBP, diikuti oleh AUD, diikuti oleh Euro. Euro sebenarnya. Okay, Euro. Okay, dan paling lama adalah CHF, diikuti oleh USD. Okey, saya akan pass dekat sahabat saya insya-Allah untuk analisa untuk buat indeks dolar. Baik, terima kasih SFF atas perkongsian yang bernas, yang mantap. Seterusnya saya akan lihat indeks dolar. Okey. So indeks dolar nampak gaya masih bullish. Overall di daily kita dapat lihat sebab peperangan tu dia nampak macam reversal sikit. Tapi kalau tuan-tuan zoom tengok dia dah cover balik kena ke penurunan tu dan sekarang dia buat kenaikan semula. Dan hari ini penentu sekiranya dia sampai rejection ni menunjukkan dua candle sudah reject dan boleh turun sampai ke area 97.3 sebab ini rejection yang di kawasan resistance dan dia tak break previous high. So di H4 nampak gaya mungkin double top yang sedang berlaku di sini dan pada untuk H4 berkira lagi 30 minit ini menunjukkan satu pelemahan untuk H4 dan mungkin that support saya yang saya jangkakan macam di dalam 97.7 area sini. So area sini akan jadi net support area insya-Allah disebabkan oleh
mungkin pelemahan data kita dapat lihat pada Forex Factory pada pukul 8.30 malam tadi. Jadi bagi saya dia boleh turun sebabkan boleh double top yang tak confirm. Jadi tuan-tuan sell untuk dolar, pastikan stop loss di atas dan di atas resistance, dan tuan-tuan boleh TP yang pertama kita di kawasan short zone. TP yang kedua kita adalah di kawasan support. Ini TP paling jauh. Ini TP kedua lah, resistance become support pada yang sebelum ni. Okay, resistance become support pada sebelum ni, area yang sebelum ni. So ini TP kedua kita. Semua TP kedua kita sekiranya tuan-tuan dapat lihat kat sini, ini area yang penting untuk ini dolar. Kita frame H4, kita akan lihat dia break atau tak. Tapi di H1 ada satu pattern yang mana saya dah tanda sebelum ni. Ini pelemahan scallop pattern, dan yang terkini kita dapat lihat pattern yang mana pelemahan. So pattern ni nampak macam bullish flag tapi hati-hati disebabkan oleh previous high kita ni masih belum break. So apabila previous high masih belum break, dia ada kemungkinan untuk buat double top. So double top di sini Okay, double top dah complete bagi saya, resistance tak di break, dan ini retest semula di area kawasan supply keadaan ni. Dan bagi saya price akan boleh sampai drop, boleh akan drop hingga ke kawasan support di bawah ini. Dan untuk H1 nampak gaya macam masih belum dia nak turun lagi. Mungkin dia akan kena break ke sini dulu baru dia akan sambung penurunan yang lebih jauh untuk indeks dolar. So untuk intraday bagi saya kena tunggu dia breakout, sama ada kalau dia mampu break dia akan jadi buy. Pair gold ataupun pair lain tuan-tuan akan fokus buy. Sekiranya dia break ke bawah, tuan-tuan akan fokus sell. Okay, sekiranya dia break ke bawah, dia akan jadi sell hingga ke kawasan support. So intraday kita kena tunggu pattern ni break mana satu. Macam ni pattern ni break, nampak bagi signal sell dan dia retrace balik tak sampai ke 100%. Candle engulfing ni dan dia turun dan ini pun kita sedang tunggu pattern yang sama untuk break. Ini adalah bacaan saya di H1 untuk Indian dollar. Frame kecil insyaAllah menunjukkan pattern sama. Dan di M30 kita ada satu pattern, satu candle pattern engulfing, dan juga di dalam ni ada banyak candle yang masih belum break. Dan sekiranya tuan-tuan perasan, ini signal yang ataupun bentuk candle yang kita selalu trade, itu candle mother candle. Dan sekiranya lagi banyak candle ni lagi bagus, ia menunjukkan pattern penurunan ataupun continuation based on candle yang terbentuk di sini. Macam kita dapat lihat sini candle sell, jadi ada kemungkinan besar untuk dia break sebab momentum sell ada di situ. Kita kena tunggu dia break support. Sekiranya dia close di kawasan ini, dia akan buat penurunan dengan lebih jauh, insyaAllah. So untuk intraday bagi saya nampak dolar boleh turun. Untuk jangka panjang kita kena tunggu time frame di daily. Mungkin dia kena buat pattern yang lebih jelas lah, sama ada nak buat bullish flag ataupun dia nak buat double top ataupun head and shoulder kat sini, baru kita boleh kena turun. Kalau bullish flag, dia akan sambung buat kenaikan. Bagi saya di time frame besar dia masih belum jelas. Di daily masih belum jelas. Di intraday kita dapat jangka yang price akan turun sampai ke area 97.6 97.8 insyaAllah. Seterusnya saya akan lihat pair gold. Okay, sebelum tu saya nak minta sama tuan-tuan, sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan di ruang komen pair mana tuan-tuan tengah floating ataupun nak perlukan trade idea di mana-mana pair, insyaAllah kita boleh kita akan buat analisa bersama-sama. Jadi pada gold pada hari ini kita dapat lihat volatile ketika peperangan, iaitu price menaik dengan mendadak dan dia turun pun dengan mendadak. Sebelum ni dia buat kenaikan sehingga ke 2071 dan gold orang start sell apabila price sampai ke tempat yang tinggi ni, dan dia sedang turun ke 1908 dan jangkaan saya mungkin dia boleh test ke 1800. Sorry, 1880. So 1880 merupakan area swap zone. Okay, 1880 area swap zone, dan jangkaan saya dia akan sampai ke sini untuk buat pattern. Sekiranya pattern yang terbentuk ni dia boleh buat pattern sell, dia akan cari kawasan support di dalam 16875 ni. Ini time frame daily lah.
dan sekiranya dia mampu hold kawasan ni, dia boleh reject, kita akan dapat lihat price mungkin break previous high ni, sebabkan oleh ini kenaikan yang dahsyat juga lah untuk gold. So gold trader biasanya saya galakkan untuk bercuti seketika ni sementara tengah peperangan ni, sebabkan oleh pergerakan yang kita suka nak jangkakan. Tengok macam dia nak naik sebatang, tapi last dia turun 1, 2, 3, banyak surprise dia turun ni, tak bagi signal lah surprise. Tengok Dahsyat dia boy. Itu kalau siapa sell tu makan, ya Allah, makan besar tu. makan besar kasih dari top ni 2,000 ni hold lah Yelah, kat sini. turun macam tu. Masa mak lalok dah ni lah TP habis. Pasal tipis. Dia dah makan lembu ekor dah tu kan. Lembu gini dia dah beli tomahawk dah tu. lembu pun dah kekah. Dia tomahawk dah, lembu dah settle dah tu. Bersama carrot susu. Bersama carrot susu tu. Kalau ubat COVID tu kan. Carrot putih. Aduh. Pada Cik Hafiz minta maaf lah demi bahan. Biasa tak apa kita nak bahan, kawan-kawan lah. So, untuk gold, jangkaan saya gold akan patah balik sekiranya price dia reject di 1880 Okay, jadi sampai kat sini tuan-tuan dapat pattern rejection, insya-Allah kalau tuan-tuan buy kat sini dia akan dapat saya kata satu kata apa risiko yang sangat-sangat rendah lah. Sebab tu biasanya dia akan pantai balik lah, terutama macam gold ni. Kita tak buy limit kat sini, stop loss kita di bawah. Okay, kalau dia kena TP stop loss tak ada masalah, kita akan cari tempat lain. Yang penting kita ada modal untuk kita sambung buat trade. Okay, seterusnya untuk untuk gold saya bacaan saya macam tu, jadi saya akan pass ke C4F lah untuk sambung buat trading. Okay, terima kasih C4F. Gold tu nampak sangat tu, boleh pergi sikit lagi C4F. Dahsyat siapa yang sell daripada puncak tadi tu. Saya rasa bolehlah hantar tomahawk dekat sini sikit kat kami InsyaAllah. Minta C4F. Panjang dia. Okay, terima kasih C4F. Alright, so untuk part saya, InsyaAllah C4F dah buat gold, Alhamdulillah. So saya akan share trading view. Kita akan tengok yang lepas kita bagi signal hari tu, saya kenal ke tak. So Alhamdulillah tuan-tuan, menghampiri stop loss. Tapi Alhamdulillah nasib masih lebih kita, Tuhan masih sayang kita. So dia turun kena kita punya TP. Alhamdulillah. Okay, kalau kena stop loss pun tak banyak, tak apa. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan masih sayang sedikit, Tuhan masih sayang kita. Turun dan juga kena TP, insyaAllah. Alhamdulillah lah tuan-tuan, maka lebih lagi lah apa yang tahan sampai sini. Ini berapa ni, 50% ke yang dapat tahan ni, 38.2. Kita target 50% dia turun lagi sebab apa? Sebab area sini area support yang sangat-sangat valid tuan-tuan. Alhamdulillah. Okay, so kita padam AUD CHF. Alhamdulillah tuan-tuan, Alhamdulillah. So kenalah orang kata apa, BE kita, kena BE kita dan dia cuba naik semula. Siapa yang letak BE itu, Alhamdulillah ada rezeki dekat tuan-tuan kat situ, Alhamdulillah. Okay, so tahniah siapa yang ikut. So kita check lagi apa yang kita bagi. AUD USD, Alhamdulillah hampir sedikit lagi CPS. Sebab kita letak atas pada 61.8%, sedikit lagi CPS. Sikit lagi. Kalau kena stop loss pun tak apa, kita tak kalah sangat sikit. Tapi Alhamdulillah Tuhan masih sayang kita. Dia tak kena stop loss, dia turun balik tuan-tuan sampai 23.6%. Alhamdulillah. Sampai level yang saya tandakan ni buat candle kapit ni, level sampai yang sangat valid. Alhamdulillah sampai ikut tuan-tuan. Okey, dan kita ada satu lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, stop loss tak apa. Alhamdulillah juga stop loss. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sebab kita dah menang 4, kalah 1 tak apa tuan-tuan. Alhamdulillah. Syukur. Perkara biasa. Nampak macam mana perkara biasa. Sebab apa? Sebab saya letak stop loss rendah. Kalau letak atas sikit kena. Tapi tak apa, jangan kita kata kalau sebenarnya dah terkena. Kalah. Macam mana? Mengaku kita salah. Betul, mengaku kita salah. Tapi tuan-tuan tengok stop loss kecil je. Kalau gagal pun tak apa. Okay, belajar Mana lepas ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Okay, belajar. Okay, tanya kita pengen kenal ni sikit apa lah kan. Belajar pengalaman. Okay, so tuan-tuan hari ni tuan-tuan, insyaAllah saya nak buat pair dekat, saya nak tengok film base ni, saya nak cuba gabungkan. Saya tengok NZD paling kuat tau, CHF paling lemah. Saya nak ambil NZD CHF. Kita nak tengok macam tu. NZD CHF. Okay yang ni.
Okey, NZD, CHF. Kita tengok NZD sangat kuat sekarang. CHF sangat lemah. Adakah peningkatan dia masih boleh lagi? Banyak CFF terputus. Cuba dekat situ sebelum ni. Oh, Okey. tak putus. So kita okey. Alhamdulillah. Okey, so kita tengok peningkatan ni boleh lagi tak tuan-tuan? Kita tandakan level resistance become support. Okey, resistance become Tanda tu. tanda tanda. Jul ajak macam tu Jul cakap. Jul tak salah kan, bengang kan Jul kacau kita. Kan? Okey, so kita tandakan level yang berkemungkinan dia boleh naik kemungkinan sebab NZD tengah kuat betul ni. Tengah kuat betul tuan-tuan CHF tengah lemah betul tuan-tuan. So kemungkinan yang dia boleh naik adalah paling kuat situlah. Okey, so macam mana tuan-tuan nak tahu kebarangkalian yang dia boleh naik? Okey, ini kita memang kata apa? Kita trade ni kita base kepada currency kali ni tuan-tuan Kita base kepada currency supaya Okey, kita tak nak fikir panjang, kita base pada currency. Okey, macam mana kita nak tahu pergerakan ni sama ada dia ke patah balik ataupun tak? Okey, tuan-tuan boleh tarik dari sini. Kita besarkan balik, saya cuma nak tengok level yang atas. Okey, tuan-tuan besarkan balik dan kita tengok sekarang peningkatan dia kat sini. Okey. So kita tengok, kita ambil sekarang ni masih lagi kalau tuan-tuan tengok dia respect trend line tau, masih lagi Kalau tuan-tuan tarik trend line dia masih lagi respect trend line. Alright. Kita tarik, kita tukarkan dia kepada line chart. Alright, nampak? So, masih lagi respect trend line. Masih lagi. Dan dia berada di kawasan resisten yang sangat valid, yang sangat kuat. Itu sebab sangat valid dan sangat kuat. Dia masih respect trend line. Okey, cara dia macam mana tuan-tuan nak tahu peningkatan ni? Kita kata kalau ikut macam ni, dia boleh turun balik test tau tuan-tuan. Tetapi kita base pada yang kita kata resistance yang sangat kuat. Tapi hari ini kita nak trade, saya nak base, kita nak cuba base pada swing base tengok. Kita ambil pair paling kuat dengan pair paling lemah. Kekuatan dia boleh pergi sampai mana. Okay. So, insyaAllah tuan-tuan, kalau kita sikit apa yang kita tandakan macam ini, tuan-tuan boleh buat satu entry. Kita cuba tuan-tuan, kita cuba, tak ada masalah. Dan kita cuba. Okay, kita buat kedudukan ni, long position. TP kita di sini. Kita tengok kita bagi TP kita di situ. Dan stop loss kita apa, kita buat bawah rendah sikit tak apa. Ni kita tengok kan, okay, mana kita cari satu candle kapit yang agak valid di sini dan kita letak di sini. Itu stop loss kita. Kita cuba tuan-tuan pakai swing pace. Tetapi keadaan ni sebenarnya kita boleh tarik juga Fibo untuk nak cari dia punya kekuatan dia sampai mana, boleh pergi sampai mana. Okay. Kita saja nak tengok saja. Dia boleh pergi sampai sini. So tuan-tuan letak target lebih sikit. Macam tu. Okay, tak ada masalah. Ini semua tak ada masalah. Fibo dia ni kita buang. So, tarik balik kita punya ni sampai level sini. Nampak lah tuan-tuan. Cara dia macam tu lah. Okay. So ratio yang kita ambil agak cantik. Okay. Untuk NZD, CHF. Lepas tu saya nak tengok lagi pair juga yang berkaitan dengan ni, NZD, USD. Kita nak ambil Finbiz dah hari ni. Saya nak ambil Finbiz dah. NZD kata NZD sangat kuat, betul kan? Saya nak try tengok. NZD, USD. Kita kena try kan? Betul tak? Try kita tak tahu. Okey, macam ni. So saya nak tengok boleh pergi sampai level mana. So saya tarik. Saya tarik lah. 50%. Saya memang nak target dia pergi sampai 50%. Tak apa, kita cuba. InsyaAllah. Sebab hari ni dia kata NZD sangat kuat sebab saya ambil pair yang paling kuat sebab dan kita cari level sama ni 50% sangat legit. Ini pun ada satu kali kapit, kita ambil 61.8%. Dia punya TP dan juga stop loss dia ke bawah ekor ni. Tak ada masalah kan? Stop loss tipis. Sangat tipis. Okay? Sangat tipis. So tapi nampak ni, ni stop loss ni di sini kena kapit, di bawah sikit pada kena kapit. Sangat cantik. Boleh sebab? Jadi di sini saya bagi entry untuk buy. Untuk NZD USD dan NZD CHF, saya juga bagi entry buy. Boleh sebab? Boleh. Saya pakai sahabat saya insyaAllah untuk next pair. Okay, baik. Terima kasih CFF atas perkongsian. Sangat mantap. Sangat mantap. Saya ingin kongsi pair minyak. Okay, pair minyak. Macam tab sudah.
Okay, tuan-tuan, ini pair minyak. Baik, dengan pair minyak ni biasanya kita tunggu dia pergi satu arah. Kalau tuan-tuan dapat lihat macam pair gold, time perang dia naik dan time keamanan, time tengah tak ada kurang perang, dia turun dengan begitu mendadak. Bagi saya minyak dia boleh reverse pada bila-bila masa dan sampai ke paras tertinggi sebelum berlaku peperangan. So bagi saya dia memang dia boleh naik lagi. Dan sebenarnya untuk kawasan support dia ada lagi satu kawasan support di sini untuk pair minyak ni. Jadi 88.32 dan 88.5.96 kat sini kita akan fokus buy. Tapi untuk masa sekarang ni saya tak nampak lagi price untuk buat sebarang reversal. Di time frame lebih kecil dia masih lagi bearish. Tuan-tuan boleh confirm dengan MA, dia masih trade di bawah MA, masih belum close di atas. Jadi kita tak boleh kata nak buy pada masa sekarang ni. Untuk time frame lebih besar pula kita dapat lihat ini yang tempat gap tu bagi saya dia kena close. Dan siapa sangka bila price dia tak tepat close di bawah antara 138 dan juga 92 ni naik sampai 226. Siapa sangka dia akan terjun balik sampai ke tempat dia close ni. So bagi saya dia akan close balik dan baru dia akan sambung buat naik. So untuk gold, untuk minyak. So untuk minyak inilah reversal yang saya rasa lah lebih berat lah. Saya rasa untuk dia reverse patah balik di area sini. So kalau gold minyak trader bagi saya galakkan tuan-tuan untuk layer buy kat sini. Dan ini buy yang kedua. Pastikan tuan-tuan ada margin mencukupi sebab ini antara setup yang agak risiko disebabkan oleh kita hanya trade menggunakan support dan resistance, tidak ada sebarang pattern yang jelas menunjukkan disebabkan oleh price volatility ketika peperangan. Price naik dan kita dapat lihat kat sini ini satu rejection yang mungkin akan complete pada pukul lagi 3 jam 13 minit. Sekiranya dia ada kena bullish kat sini, mungkin kita akan ambil risiko sedikit untuk buy. Stop loss kita di bawah kawasan support. Kalau kena kat stop loss kat situ, kita akan cari di time frame bawah pula lah, H4 bawah ni. Okey tuan-tuan, insyaAllah kita akan cuba cara yang terbaik. So untuk seterusnya pair yang saya ada kongsi tadi ini cerita pair kena stop loss. Kita dapat lihat kekuatan CHF pada petang tadi grafing. Tapi bila kita bagi sell entry, nampak macam dia nak turun, dah ready. Tapi sebenarnya apa yang dia buat, dia kita ambil kita punya stop loss kat atas ni dan masih belum jelas dia sama ada mampu break atau tak. Tapi bagi saya dia boleh naik lagi lah sebabkan oleh rejection ni yang begitu kuat di area sini, area H1 ni. Dan time frame daily kita jangkaan saya adalah masih lagi strong breakout kat sini, strong breakout. Jadi ada kemungkinan untuk dia sambung buat naik. Dan next target kita dah boleh sampai ke 0.94714. So ini kawasan resistance yang dia kena sampai. Baik, SGPY bukan. Saya buat jadi CHF So kat sini dia kena sampai. Kalau tak jadi sell, ada lagi berbaki dalam berapa pip ni pembaris saya apa nama pembaris. Okay, dalam 75 pip lagi untuk dia naik, berpeluang untuk naik. Dan sekiranya sampai ke atas ni, tuan boleh letak sell limit dengan risiko trading yang lemah, yang rendah. Tuan boleh target TP ke dalam 50% daripada yang wave dia naik ni dah cukup. So kalau tuan plan untuk sell, saya galakkan sell di area tu, letak dalam 20 ke 30 pip stop loss. TP kita di kawasan sini-sini kawasan pernah jadi resistant, dan juga kalau boleh TP utama kita di kawasan resistant, TP kedua kita di kerja kapit, TP ketiga kita di kawasan support, major support. Dah reject 1, 2, 3, so ini adalah kawasan major support. Ini TP kedua, TP utama kita adalah di kawasan resistant. So 3 TP kita boleh ambil lah sekiranya tuan sell dengan stop loss yang nipis kat atas ni 0.945 ni pun dah ok, nombor big round number. Dan paling cantik 0.950. Ni 0.950 tak start limit. TP stop loss kita 0.953 je tu, atas 30 pip kita boleh target jauh. Ok, boleh sebab untuk UCHF saya nampak macam tu. C2F kalau nampak tu dia mata Sharingan tu. Tak tahu C2F tak kena panjang. Dah sebenarnya kadang-kadang tak kena tu kena bagi. Kadang-kadang kita punya pendengar tak alert ya ke dia kadang-kadang macam tu betul lah daripada alert sikit. Betul.
Untuk Euro USD pula, saya jangkakan dia boleh buat kenaikan. Yang pertama sebab ada candle Morningstar kat sini. Yang kedua ini adalah ada candle yang mana rejection sudah pun buat di kawasan support, dan kita hari ini kita berharap candle Euro USD boleh close dengan Euro USD ni dia boleh close dengan bentuk dengan candle bullish di daily, dan di time frame kecil kita insya-Allah akan dapat lihat kenaikan. So kalau tuan-tuan buy, stop loss tuan-tuan di bawah candle bawah Marubozu ni, stop loss tuan-tuan di bawah Marubozu, dan TP tuan-tuan di kawasan short zone. So ni kawasan short zone yang saya tandakan. Dan yang kedua kita guna candle kapit ni, TP 2 kita, TP 3 kita adalah di kawasan resistance yang terkini, yang terkuat. So TP pertama, TP kedua, TP 3. Kalau tuan-tuan buy sekarang ni, stop loss kat sini. So kalau tuan-tuan ada money management yang kuat, tuan-tuan boleh follow setup instant buy saya ni. Okay, stop loss dalam 100 pip. TP pertama dalam 150 pip, TP yang kedua di dalam 300 pip, 300 pip TP kedua. TP yang ketiga kita dalam 500 pip, 450 pip. So kita target di sebuah cantik reward ratio 3. Kita boleh target di sini. Stop loss kita 100 pip, TP kita 310 pip. Ini daily punya time frame. So dari punya time frame kita tak mahu tengok di time frame yang kecil. Ni swing ni setup lah. So time frame H4 nampak saya nampak first kenapa saya bagi setup buy ni adalah dia buat candle dominant di time frame lebih kecil. H4 kita dapat dominant dan ini berlaku breakout dengan body, dan sekarang ni bagi saya dia boleh reject untuk jadi buy. So untuk intraday kita akan cari kawasan resistance sebelum ni 1.108. Di sini pernah jadi resistance, kat situ bagi saya Euro USD boleh sampai, dan dia akan main sideway macam ni. Kita harap macam tu lah pergerakan dia. Di time frame H1 ada dominant candle di dalamnya, dan ini adalah satu rejection yang cantik juga untuk kita buy pada hari ini. Dan sekiranya ini satu dominant yang rejection kita cantik, tuan-tuan boleh kecilkan. Ni standby kita akan letak stop loss kita di dalam stop loss kita di bawah candle dominant ni, Marubozu ni, dan stop loss TP kita di kawasan resistance lah, sebab bila di time frame lebih kecil dia biasa cari support resistance, lepas tu dia akan sekiranya ada momentum buy yang kuat dia akan break, sekiranya dia reject tentu akan dapat double top. Punya setup pun dah cukup bertuah lah pada time frame lebih kecil. Okay, boleh survive Boleh sifai cakap mesti boleh punya. Double top bagai insya-Allah. Apa begitulah bukan table top tu kan, double top. Tengok ayam lah tu. Okey, terima kasih Sifai untuk pair yang Sifai kongsikan tadi. So insya-Allah saya akan kongsikan pair. Okay, tuan-tuan ada apa-apa pair yang nak kita bincangkan bersama, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen, insya-Allah kita boleh bincangkan bersama-sama tuan-tuan. Alright, so pair saya nak buat kali ni, okay, kita base pada film base juga. Saya nak tengok film base sekejap apa jadi. GBP, okay, GBP USD. Dia kata GBP nombor 2 ke USD nombor 2 lemah. Okay, kita tengok GBP USD. GBP USD. Mana GBP? Okay, nampak dah. Alright, so GBP USD semestinya Owanda. Bukan Owanda. Okay, baik, buat sini. GBP USD. Owanda. Okay, ini dia. Okay, tuan-tuan. Owanda, ini dia. Okay. So, GBP, dia kata GBP lagi kuat pada USD. GBP di kedudukan ranking kata apa, strength terkuat nombor 2, USD di ranking terdua corot. Okay, kedua corot. Dan kita tengok ada candle kapit dan ada candle bullish terbentuk. Alhamdulillah, menunjukkan kekuatan untuk dia nak patah balik tu tinggi, tetapi kena hati-hati. Kena hati-hati. Okay, saya nak kecilkan dia dulu. Saya nak tengok. Okay, so saya nak pastikan Rahman. Okay, so bila kita nampak macam ni, kita boleh tarik Fibo. Saya banyak pakai Fibo baru-baru ni sebab apa ni, saya ada buat beberapa
kajian satu teknik-teknik baru yang boleh kita sesuaikan, nanti saya akan explain. Nanti sebab okay, so insyaAllah tuan-tuan. So level 78 ni insyaAllah level dia akan sampai. Okay. Dan level 50% ni lah insyaAllah kita target dia akan sampai. Okay. Dia akan sampai. InsyaAllah. Jadi sebab apa saya kata kat sini, sebab di sini ada satu support become resistant yang sangat kuat, dan di sini ada beberapa high volume area dan juga candle carpet, iaitu pada saya bagi trigger level yang dia akan sampai insyaAllah. Jadi kekuatan nampak dia akan pergi 38.2 tau, lagi kuat dah sebenarnya kat sini, tetapi kita ambil yang selamat lah 50%. Alright, so saya akan bagi satu entry kepada tuan-tuan sebab ini candle carpet dan ini ni. Tak apa, kita entry tuan-tuan. Kita buat 50%, mana kita jomnya. Dekat situ kita boleh TP dan stop loss kita tipis tuan-tuan, bawah. Kalau kena stop loss pun tak apa. Banyak kali saya pesan, kena stop loss tak apa, bawah sikit. Banyak ada pengalaman nanti bawah sikit. Alright. So insyaAllah tuan-tuan, ini saya boleh bagi kat tuan-tuan. Jadi insyaAllah sebab ini candle carpet dan dia terbentuk candle bullish after candle carpet ni, menunjukkan kekuatan untuk naik dia adalah sangat tinggi. Tetapi tuan-tuan kena letak BE di setiap level yang saya katakan ini. Ini buah BE, tuan-tuan ada tengok lah. Ini buah BE dan atas tu TP. Okay, untuk GBP USD saya masih mengikut Finviz. Okay, kalau benda tu berpatah balik, ada sebarang news yang besar, dia akan terkena stop loss. Simple je kan, Betul. Okay, itu trading tuan-tuan, trading macam mana? Tuan-tuan kena cuba. Tuan-tuan kena cuba, tengok banyak-banyak teknik mana sesuai, tuan tengok Finviz boleh pakai kan. Tuan-tuan try. Tapi jangan ambil paper yang fair-fair, jangan. Ambil yang paling kuat, paling lemah, macam tu lah. Okay, satu lagi, GBP CHF. Saya buat GBP CHF. Okay. GBP CHF. Ni ada dua ni. CAD, CHF. Tapi saya nak buat ni. Wanda. GBP CHF Wanda. Ni dia. Dia bawah sekali ya. Dia bawah, dia akan jadi bawah sekali. GBP. Sekali lagi saya take GBP CHF Wanda. Itu dia. Dia apa yang tu dia? Hilang mana? GBP CHF tu kan. Dia itu kan. Saya nak kena tanda juga. Hilang juga. Hilang pula. Oh, saya tak plus ni kot no. GBP saya tak plus betul kita tak. Okay. Nampak. Nampak. Oh, dah ada tu. Okay. So, GBP CHF dia kata GBP lagi kuat pada CHF. Maknanya GBP CHF ni tercorok sekali, GBP nombor 2 terkuat. Jadi, nampak ni, ini candle carpet dan sama je pattern dia ada sentimental bullish yang menunjukkan peningkatan dia masih boleh, dan tuan-tuan boleh tarik Fibo di sini. Nampak? Kita faham saya cerita-cerita ni insya-Allah. Baik. Okay. So, play safe tuan-tuan. Play safe 50% insya-Allah. 50% juga adalah area candle carpet. Okay, ada trigger point yang insya-Allah dia akan sampai. Jadi, saya juga bagi entry buy dekat sini dan stop loss kita tipis sahaja, tak perlu panjang-panjang, tak perlu teruk. Kalau kata kenalah bawah ni. Okey, bawah ni saja tuan-tuan. Simple bawah pada ekor panjang sikit, yang rendah sangat. Okay, 50%. Tetapi 50% ni kalau tuan-tuan tengok kan, TP tuan-tuan tak cantik tuan-tuan. Ini cukup sekadar untuk nak buat BE. So TP yang cantik adalah tuan-tuan cari, tukar kepada line chart. Tuan-tuan cari area resistance yang valid. Nampak tak? Ini resistance yang sangat valid, ini juga resistance yang sangat valid, tapi tidak berada pada point, dan ini lebih berada sangat jauh. Jadi yang paling terbaik adalah tuan-tuan boleh letak pada level 38.2% untuk TP tuan-tuan, dan di sini sebagai BE. Faham Alright, itu sini saya boleh bagi untuk GBP CHF. Saya bagi lagi satu.
Tapi tak boleh tengok film lah sebab yang lain semua duduk berada dalam keadaan moderate So kita akan tengok pair mana yang berada di atas sini. Siapakah dia? Si AUD, CAD. Okey, AUD, CAD. Okey, bila tuan-tuan lihat AUD, CAD di sini, nampak dia buat satu candle kapit. Tetapi macam ni adalah bahaya. Bahaya tuan-tuan. Masalahnya tengok. Tuan-tuan boleh lihat, apalah kita tarik juga Fibo. Kita nak tengok. Okey, nampak dia berada seakan-akan di legal tuan-tuan tanda Fibo ni. Tandakan betul-betul. Berada pada 50% dan dah reject pun. Betul tu Betul. Dan dah reject pada 50% pun tuan-tuan. Nampak? 50% dia dah reject pun. Hampir reject area sini lah. Seakan-akan 50% kan dia dah reject. Okay. So menunjukkan dia sekarang berada pada level 61.8. 61.8. Tetapi pada saya, dia boleh lagi naik sebab apa? Ini area support yang belum lagi dia test. InsyaAllah dia boleh naik lagi sampai level support yang saya cakap tadi tu. Iaitu di level ini ataupun level ini, nampak ni candle kapit. Jadi apa yang boleh saya bagi entry dekat sini, banyak saya bagi entry sebenarnya. Banyak saya bagi. 78. Seronok para pendengar. Okey, dan stop loss tuan-tuan adalah sangat-sangat tipis sekali. Tak perlu sampai 50% pun. Di bawah ini sudah cukup. Sudah cukup tuan-tuan. Sudah cukup. Okey. Jadi entry ni ada risiko. So tuan-tuan kena pandai jaga money management tuan-tuan Karena money management insya-Allah ada hasil dia. Alright. Boleh sampai Baik, supaya benar sekali perkongsian yang diberi. InsyaAllah. Jam sudah pukul 9 malam. Jadi kita dapat lihatlah pembentukan candle-candle yang terkini. So, untuk Euro USD, dia masih lagi trade di dalam dominant candle ni. Jadi ada kemungkinan untuk dia naik tu masih ada. Tuan-tuan yang kata benda ni tak boleh naik, InsyaAllah ada. Stop loss tuan-tuan mesti dah di bawah candle kita punya support ni. Untuk gold pula kita dapat lihat rejection yang kuat. Tapi bagi saya dia kena turun dulu sampai ke area sini. 57.47 ni. Sorry. 1880. Dan untuk short seller masih boleh hold lagi dan candle pada sebelum ni menunjukkan candle bullish yang kuat, bearish yang kuat lah. Bagi saya tak nampak lagi pattern tu naik. Ada kemungkinan untuk drop lagi. Untuk JPY pada malam ni kita boleh katakan sebagai kategori sebagai lemah dan juga CHF nampak macam nak turun, tapi sebenarnya dia sama buat kenaikan. Kalau kita ambil risiko dengan nipis, kita bisa serta lain. Untuk GJ dia sampai ke double top, dan untuk prediction saya untuk gold untuk dia akan naik lagi ke area 50% ni 157.33. Dan sekarang ni dia on course lah. Siapa yang entry pada minggu lepas tu masih boleh hold kita dah profit berapa banyak ni. Okay, dah kat 200 pip lah profit lah siapa yang follow signal kita pada minggu lepas. Dan siapa yang dia punya patah balik floating dia dalam 50 pip saja. Alhamdulillah ni dah nak close pun boleh tuan-tuan. Ini satu kata win lose ratio yang sangat mantap lah, 50 versus 200 dalam 4 kali ganda lah daripada risiko yang kita dah ambil. So tahniah kepada yang follow pada minggu lepas untuk GJ. So target lebih besar macam mana keadaan dia. So target lebih besar kita dapat lihat dari sini kenapa kita bagi buy. Sini ada pembentukan candle kapit. So candle kapit 2-3 batang candle di bantai naik. Dan next target kita adalah di kawasan resistant. Ada kemungkinan dia sampai, ada kemungkinan tak. Jadi berhati-hati lah. Sekarang kita letak BE dah untung 200 pip ni. Taklah BE 100 pip. Nanti kalau dia patah balik kena BE, tak ada masalah. Macam ni dah terbat untuk di H4 yang terkini. Kita dapat lihat satu lagi candle kapit. InsyaAllah GJ boleh terbang lagi semula. Sebabkan pembentukan candle kapit ni GJ boleh terbang semula sampai ke area resistance yang saya masukkan di sini. Di area sini kita dapat lihat sini lah kenaikan itu. Ni buat saya sekarang ni tak nampak lagi pattern penurunan kan. Buat saya sekarang fokus balik cantik lah untuk GJ ni. Alhamdulillah kepada yang follow. Jadi kita harap untuk lebih konsisten dalam trading lah. Dan seterusnya pair yang lain macam saya cakap GU tadi. GU memang pattern naik Sebab apa saya kata pattern naik, tuan boleh tengok di time
H1 lah, H1 cantik sikit. So H1 ni dia ada satu, orang kata pattern trendline break So trendline break merupakan satu signal yang sangat-sangat kuat lah. Kita ambil 3 point yang bersentuhan, 1, 2, 3, dan bagi saya ini satu breakout yang solid. Untuk kalau saya akan bagi buy limit untuk GU buy limit, dan insyaAllah kita boleh target ke short zone yang seterusnya di area sini dan jadi ke support. Kita tanda banyak-banyak sikit dan kita dapat jangkaukan price boleh sampai ke sini. So untuk buy limit saya jangkaukan at least dia boleh test ke candle carpet kat sini lah. So candle carpet sini kita boleh letak buy limit di sini. GU ni antara pair yang nipis juga, yang spread ya. Tuan-tuan boleh entry sharp kat sini buy limit. Dan stop loss tuan-tuan boleh letak di bawah shadow di bawah ni lah, 1.30138. So kalau buy long position saya akan bagi buy limit lah. Buy limit saya macam tu. Okay, sebab ini breakout solid. Dia turun tu adalah satu pullback yang biasa. Seterusnya sampai di sini ya. Nanti pergi kita kat atas ni lah. Okay, ini plan setup saya share secara live. Buy limit saya sampai ke situ dan kita akan dapat entry dengan risk reward ratio yang cantik. Dengan kata risiko dia dalam 28 pip sahaja, untuk kita dekat 147 pip. Memang banyak untuk Dahsyat GU. juga. Kita gunakan pemahaman kita pada time frame H4 insyaAllah. Pullback ni best lah, biar dia turun dulu. Dan jangan lupa kita punya buy and limit kita di bawah ni. So di time frame M15 memang nampak dah turun. Jadi pattern yang M15 ni yang jelas adalah satu pattern yang dinamakan pattern channel. Mungkin kita boleh katakan sebagai satu resistance. Dan sini dia punya kawasan support lah. So channel dia akan main kat situ dulu lah, lebih kurang. Jadi sebab tu kita tak stop loss kita di bawah kotak yang kita tanda kat sini ya. Boleh. Okay, boleh Sifai. Saya dah bagi berapa pair tu. Perfect. Jadi Sifai buat 1-2 pair, kita close lah. InsyaAllah boleh. Okay, terima kasih Sifai. So, mata permintaan si Fuad. Saya juga kita pun. Saya akan buat satu pair lagi supaya boleh. Boleh. InsyaAllah. Okay, so AUD JPY. Bincang panjang lah. Pair nombor 2 daripada di atas. Okay, AUD JPY. Pertama, bila tuan-tuan nampak macam ni, tuan-tuan kena faham, ini trend line, uptrend uptrend. Jadi tuan-tuan tariklah trend line. Kita nak tengok dia masih respect ataupun top. Maknanya dia membuat satu yang baru, base yang baru kat sini. So base ni tak boleh pakai. So base ini di close dengan candle kapit dan insyaAllah ada candle bullish. Okay, so bila jadi keadaan macam ni, tuan-tuan kita boleh tarik Fibo tuan-tuan. Boleh tarik Fibo, kita boleh letak kat sini. Kita tengok keadaan dia sekarang, dia reject trend line. Betul? Dia reject trend line. Sebab ini correction ke atas dan anytime dia boleh membentuk impulsif ke bawah. Okay, jadi di manakah resisten? Macam teka-teki di manakah? Okey, nampak pergerakan yang masih naik dan sekarang kita boleh lihat resisten yang belum lagi dia sampai. Di sini tuan-tuan, di sini insya-Allah dia akan kena. InsyaAllah di sini dia akan kena sebelum dia turun. Test 50%. Sebab area ni belum lagi ditest. Okay, belum lagi ditest apa yang tu. InsyaAllah saya akan bagi tahu next. So kat sini sekarang kalau tuan-tuan nak buy, sudah berada di puncak lah pada saya, hampir ke puncak. Tak berapa nak cantik lah, tak berapa cantik. Tetapi kalau tuan-tuan nak sell, sell dia boleh bagi satu signal lah. Itu sebenarnya. Boleh bagi satu signal. Tuan-tuan nak buy, tak berapa nak comel. Kalau tuan-tuan nak sell, saya boleh bagi satu signal. Tuan-tuan boleh buat sell limit dekat, ada tuan-tuan buat dekat area sini lah. Dan TP tuan-tuan letak jauh 50% sebab area ni support belum lagi ditest oleh mana-mana. Jadi, stop loss dia sangat tipis tuan-tuan, atas ini sedikit sahaja. Okey, so di sini saya letak sell limit tuan-tuan, sell limit. Sinilah area sell limit.
Sel limit. Bukan limit limit. Baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya base kepada connection ke atas dan dekat bentuk informasi ke bawah lebih selamat tuan-tuan saya base. Sebab apa? Sebab area support ini belum lagi detail dan area support ini kalau tuan-tuan perasan adalah area high volume area ataupun area yang insya-Allah saya katakan area resistance become support yang sangat-sangat kuat. Kita boleh lihat dekat sini. Okay. So kalau tuan-tuan nak tekan bawah pada 50 pun sebenarnya boleh, masih boleh pergi. Alright. So macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu sajalah sepoes yang saya rasa saya boleh kongsikan. Baik. Itu pada malam perkongsian yang mantap dia. InsyaAllah. Okey sepoes. So kita harap tuan-tuan, para pendengar kita, trader kita insyaAllah orang kata apa, dapat sesuatu lah sepoes. Walaupun kami ni bukan tera mana pun sepoes, tapi bolehlah sekadar nak berbincang dengan tuan-tuan, sharekan apa yang kami faham. So yang mana tuan-tuan rasa sama, tuan-tuan rasa boleh ikutlah. Tuan-tuan rasa macam ada percanggahan dengan pendapat tuan-tuan buat penilaian yang lebih baik. Okay? InsyaAllah. Okay. So sequence kita di penghujung rancangan lah. Sebab ada cakap apa tak? Tak ada apa sebenarnya. Okay, jadi kita akan keluar. Tiba cakap macam Piramli, tak ada apa juga. Okay, so kita yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada kita kami berdua, kami mohon ampun. Akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.